Assalamualaikum, selamat datang ke channel Khairil Afif. Untuk video kali ni aku nak share sikit macam mana kita nak rawat kalau arowana tu kena bloating. Bloating ni maksudnya dia terapung dekat atas, dia tak boleh nak menyelam dekat bawah. Okey, jom aku tunjuk macam mana bloating dan macam mana kita nak rawat ikan arowana yang kena bloating ni. Okey, ini adalah contoh arowana yang kena bloating. Nampak tak? Dia tak boleh nak menyelam ke bawah. Ekor dia macam ke atas permukaan air tu. Ni contoh daripada bahagian sisi kita boleh tengok. Memang tak boleh nak menyelam kat bawah. Dia bloating. Okey, kita tengok dekat sebelah dia ni ada satu yang normal lah, yang tak kena bloating. Dia berenang yang normal macam ni. Okey, untuk penghobi ikan perlu ada satu quarantine tank ataupun tank untuk quarantine ikan lah dipanggil. Boleh pakai storage box ataupun boleh pakai aquarium kosong untuk quarantine ikan yang sakit. Ni sangat penting Storage box ni fungsi dia ataupun quarantine tank ni lah, fungsi dia adalah untuk elak daripada penyakit yang ada pada ikan tu berjangkit pada ikan lain. Okey, untuk rawat bloating ni, benda-benda yang kita perlu ada, first, heater. Ikut jenama apa, yang aku ada dua, Dolphin dan juga Zilong. Murah je dekat kedai. Kalau Dolphin, yang ni yang kecil punya 50 watt, RM30. Yang aku beli 200 watt ni dalam RM45 dekat kedai. Kalau dekat Shopee lagi murah. Okey, seterusnya kena ada makna salt. Makna salt ni banyak juga kelebihan dia. Untuk dropsy, untuk abdominal bloat, dan juga macam-macam lagi lah. Berbelit lidah nak sebut. Okey, macam ni. Ni adalah makna salt. Okey. Dan juga perlu ada garam biru. Untuk rawat ikan sakit memang wajib ada. Dan juga satu lagi, pati ketapang. Masing-masing item ni ada fungsi dia untuk rawat ikan dan cegah daripada penyakit. Jom kita tunjuk macam mana kita nak rawat bloating. Untuk rawat bloating, first kali heater. Heater kita kena letak bagi tenggelam ni cara guna heater. Kena bagi tenggelam sepenuhnya. Kalau heater tu tak tenggelam, tu salah cara guna dia. Okey, macam mana kita nak kontrol suhu heater ni? Suhu heater ni kalau macam dekat atas ni, kita boleh tengok dia ada tempat pusing ni. Boleh kontrol suhu. Untuk kita rawat bloating ikan ni, kita boleh set suhu 30 ke 31 darjah Celsius. Lepas kita set heater kat dalam kita punya storage box ni, kita perlu letak makna salt. Kalau macam air rendah macam ni, agak-agak tenggelam ikan tu, kita letak satu sudu yang belah besar ni. Dekat dalam makna salt ni dia dah ada bagi sudu lah. Satu belah kecil dan satu belah besar. Ni storage box yang paling besar sekali lah aku guna. Kalau storage box yang kecil sikit, mungkin korang boleh bajet setengah sudu ni ke. Okey, untuk garam biru aku guna tudung botol. Jadi untuk satu storage box ni aku letak satu tudung setengah botol air mineral. Okey, untuk pati ketapang aku letak agak-agak dalam bagi gelap lah sikit air ni, untuk bagi ikan tak stres apa semua. Dan untuk kita rawat ikan ni, yang penting sekali jangan bagi ikan stres. Ni adalah salah satu produk yang boleh pakai lah. Kalau ada daun ketapang, letak daun pun tak apa dalam ni. Lagi gelap lagi bagus untuk ikan dalam proses rawatan. Untuk rawat bloating ni kan, kita tak boleh pakai filter. Nanti bagi ikan stres lagi. Jadi kita kena pakai bubble ni je. Pakai bubble
sepanjang proses bloating ni pakai bubble je. Dan buat water change 3 hari sekali. 3 hari sekali wajib buat water change. Kalau tak nanti kotor air, boleh bagi penyakit juga pada ikan. Dan jangan lupa jangan pasang lampu. Jangan pasang lampu, terutama lampu tanning lah. Nanti boleh bagi ikan lagi stres. Nak sembuh tu lagi makan masa lagi. Seterusnya, kalau untuk storage box ni, aku ada potong sikit lubang sini. Aku potong untuk bagi pencahayaan lah sikit pada ikan. Kalau boleh korang letak jaring ke apa dekat lubang ni, supaya ikan tu tak lompat keluar. Macam aku tak letak jaring, aku just tutup macam ni je lah. Tapi agak berisiko sikit. Tu nak bagi ada cahaya lah sikit masuk dalam ni. Okey, jom kita tengok macam mana aku jalankan proses ni sampai ikan sembuh. Okey, ni first day aku masukkan arowana aku kat dalam quarantine tank. Korang boleh tengok dia bloating bloating. Ni selepas beberapa hari sebelum aku buat water change lah. Hari ketiga sebelum aku buat water change, nampak perubahan dia punya bloating tu dah makin kurang lah. Boleh tengok dia punya ekor pun dah berenang ke bawah sikit kalau compare dengan yang sebelum ni. Okey, ni lebih kurang seminggu aku quarantine. Hampir-hampir seminggu lah, tak sampai seminggu. Nampak perubahan pada ikan tu dah berenang macam tenang, tak ada dah bloating. Dan lepas ni aku akan pindahkan ikan ni masuk ke aquarium balik. Okey, ni result selepas proses perawatan bloating lah. Makan masa lebih kurang seminggu macam tu, ataupun tak sampai seminggu, insyaAllah dah boleh sembuh daripada bloating. Boleh tengok ikan dah sihat balik dah. Untuk kesimpulan untuk video kali ni, aku boleh cakap untuk bloating, kalau baru-baru je bloating, lebih kurang 2 ke 3 hari dah boleh sembuh daripada bloating. Kalau kita perasan hari ni kena bloating, terus kita buat tindakan, terus kuarantin dia, insyaAllah boleh sembuh dalam masa 2 ke 3 hari. Tapi kalau bloating tu dah teruk, dah terlampau teruk sangat, dia makan masa lebih kurang seminggu jugalah nak sembuh tu. Terima kasih yang mana menonton. Jangan lupa like, subscribe dan juga share video ni untuk manfaat kita semua. Terima kasih kerana menonton.